Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah kita melalui video MDS pengenalan tentang penyakit ini, kita pergi ke video kedua pula, dan kali ini kita ingin membincangkan tentang cara bagaimana diagnosis MDS ni dapat dibuat. Secara dasarnya kita tidak dapat lari untuk melakukan pemeriksaan sumsum tulang untuk mengenal pasti jenis MDS dan juga untuk memenuhi kriteria untuk diagnosisnya. Untuk membuat diagnosis MDS, selalunya kita perlu maklumat untuk 5 perkara ini 5 maklumat yang penting untuk diagnosis MDS, iaitu yang pertama ialah jumlah kumpulan sel yang rosak dalam sumsum tulang kita. Jadi kalau kita membuat ujian bone marrow, apa yang kita nampak? Kita nampak sel darah merah, sel darah kuning dan juga sel darah putih, di mana pada peringkat awalnya secara pembiakannya sangat tersusun. Sekiranya berlaku MDS, terdapat kekekangan kepada bagaimana sel tersebut membiak. Jadi kita dapat nampak sel yang sepatutnya serasi, dia mungkin mempunyai belahan yang lebih. Ada juga kadang-kadang stain yang kita dapat itu dia tidak absorb dengan baik. Jadi sekiranya dia tidak dapat mature dengan betul, kita katakan fenomena ini dysplasia. Jadi sama ada satu sel lain saja, bermakna sama ada hemoglobin saja yang terlibat ataupun platelet saja terlibat, itu adalah penting dalam diagnosis kita. Kena kita kena tahu daripada 3 jenis sel lain ini berapakah yang terlibat, dan ini juga main peranan dalam diagnosis kita. Perkara kedua yang kita lihat ialah peratusan sel blast di dalam sumsum tulang kita. Secara dasarnya, jumlah sel blast dalam sumsum tulang semua orang patutnya kurang daripada 5%. Jika ia lebih pada 5%, ia sudah tidak normal. Selalunya ia banyak meruncing kepada leukemia. Jadi sekiranya myeloid blast kita lebih pada 5%, kita sudah mensyaki yang pesakit kita mempunyai AML. Bagaimanapun, untuk pesakit MDS, mereka boleh mempunyai jumlah blast yang meninggi sehingga tahap 20%. Jadi kalau kita membuat pemeriksaan sumsum tulang yang kita nampak yang jumlah perasuran blast mereka kurang daripada 20%, kita masih lagi boleh mensyaki yang mereka mempunyai MDS, iaitu peringkat awal sebelum AML. Tapi sekiranya jumlah blastnya sudah lebih pada 20%, secara jelas ini sudah leukemia. Jadi peratusannya sangat penting dalam pemeriksaan sumsum tulang. Seterusnya, dari segi kajian kromosom daripada sumsum tulang kita ataupun yang kita panggilkan satu genetik, ada sesetengah satu genetik ini adalah petanda yang pesakit kita mempunyai MDS. Secara keseluruhannya, semua pesakit lelaki kromosomnya mempunyai terdapat 46 pasang, dan kromosom yang terakhirnya adalah X dan Y. Tetapi sekiranya berlaku masalah dengan MDS, maka jenis kromosomnya mungkin lari daripada biasa, sama ada terdapat perlebihan ataupun pengurangan, dan kadang-kadang dapat juga di mana sel itu berpindah alih. Itu yang kita maksudkan sebagai satu genetik. Seterusnya, kita ingin tahu juga peratusan ring sideroblast ini hanya dapat dikaji dalam sumsum tulang menggunakan stain tertentu. Dia sebenarnya sejenis zat besi dalam sel darah merah kita. Sekiranya dia lebih daripada 15%, maka terdapat satu entiti yang kita panggil MDS with ring sideroblast, salah satu daripada komponen MDS. Dan faktor kelima yang kita lihat ialah jumlah kumpulan sel di luar, yang di mana berkurangan daripada biasa, dan jumlah perungangannya mungkin lain daripada biasa. Kalau kita lihat daripada piawaian biasa, hemoglobin yang kurang daripada 12 dipanggil anemia. Tapi untuk kajian MDS, jumlahnya berlainan sedikit. Cut off pointnya adalah hemoglobin kurang daripada 10,
ataupun platelet kurang daripada 100, bukan 150 ya, dan juga ANC yang kurang daripada 1.8 ataupun 1800. Jadi sekiranya hemoglobinnya kurang pada 10, dia kira satu kekurangan sel lain. Kiranya platelet dan hemoglobin maknanya dua-dua, ataupun kalau platelet saja maka satu. Jadi ini adalah cut off point yang kita pakai untuk kita tahu berapakah jumlah sel lain yang terjejas. Jadi memang kita tidak dapat lari daripada membuat ujian darah dan juga ujian susun tulang untuk mengenal pasti jenis-jenis sel ini. Jadi daripada jumlah-jumlah 5 faktor tersebut, kita dapat klasifikasikan MDS kita kepada 6 jenis. Tapi majoritinya dapat dalam kumpulan terakhir, iaitu MDS unclassifiable. Saya rasa dalam 70% ya dalam golongan tersebut. Tetapi kalau kita lihat daripada jenis MDS ini, ia bergantung kepada peratusan sel-sel yang terjejas. Kalau kita ingin bincang tentang diagnosis ini, memang agak sukar. Apa yang saya ingin tekankan di sini ialah untuk mendapatkan diagnosis MDS, kita perlu membuat pemeriksaan susun tulang dan juga pemeriksaan darah biasa, dan jumlah kekurangan ataupun kerosakan sel adalah yang paling memainkan peranan penting sekali dalam mengklasifikasikan jenis MDS yang pesakit kita dapat. Memang dari segi rawatan dan dari segi diagnosis ini tidak dapat dibuat dengan kajian biasa. Ia memerlukan kepakarannya. Jadi anda perlu berjumpa dengan pakar darah anda untuk mengenal pasti sama ada MDS itu berlaku dan juga jenis MDS yang anda ada. Jenis rawatan tidak bergantung kepada jenis MDS yang anda ada, tetapi banyak bergantung kepada klasifikasi ataupun prognosis score yang saya akan terangkan dalam video akan datang. Daripada scoring sistem kita nanti, kita akan tentukan sama ada risiko anda rendah ataupun tinggi dan rawatan apakah yang paling sesuai untuk anda dapat dalam menangani masalah MDS ini. Jadi sila bincang dengan doktor anda, dan sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut, sila layari website saya atau berhubung dengan saya terus dalam Facebook sehingga video kita akan datang. Sekian, terima kasih.